Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem yang memang sedang-sedang ditunggulah sekarang ni. Dekat Pawagam, semua orang tengah hype dengan filem ni. Tak siapa lagi kan, kalau kata tajuknya ialah Spider-Man No Way Home. Okey, aku berkesempatan untuk menonton filem ni semalam dekat KTC Mall. Aku dah buat satu video. Okey, so itu pengalaman aku pertama kali lah menonton di Pawagam dengan pengasingan antara jantina. Itu cerita lain lah. Okey, so dalam filem ni, dalam video ni aku akan bercakap pasal pendapat aku lah berkenaan dengan filem Spider-Man No Way Home. Dan terlebih dahulu, sebelum aku teruskan, aku ucapkan terima kasih kepada siapa yang dah subscribe channel ni. Siapa yang belum subscribe, silakan subscribe. Okey, pergi ke Facebook, boleh like juga page Suka Film. Dan pergi ke TikTok, boleh juga follow Suka Film kat sana. Okey, tapi sebelum tu intro dulu. Baik, Spider-Man No Way Home. Okey, semua orang tengah hype dengan filem ni. Okey, ini adalah merupakan filem ketiga dalam franchise Spider-Man lah. Yang mana sebelum ni masuk melalui filem Captain America something, tak ingat, yang bergaduh dua orang tu kan. Okey, so dari situ masuk dia orang ada Spider-Man Homecoming, lepas tu kita ada Spider-Man Far From Home, and this one is Spider-Man No Way Home. Seperti mana yang siapa yang tak tahu lagi lah. Okey, siapa yang tak tahu lagi, filem ni merupakan filem terakhir Spider-Man yang secara solo. Aku tak pasti yang kalau bergabung macam mana. Yang solo ini adalah yang terakhir sebab kontrak setakat ini sahaja. Dan selepas ni kita tak tahulah what is the future of Spider-Man versi Tom Holland ni. Sama ada akan ada Spider-Man Tom Holland lagi ke, atau akan ada versi lain untuk versi Spider-Man dalam MCU. Okey, kisah dalam filem ni berkisar daripada ending filem Spider-Man Far From Home. Far From Home. Okey, dalam di hujung filem Far From Home tu kita tahu bahawa identiti Peter Parker terdedah. Okey, semua orang satu dunia tahu yang Spider-Man tu ialah Peter Parker. Okey, so dalam filem ni filem ni bermula dengan kesan daripada apa yang terjadi bila semua orang tahu Peter Parker is the Spider-Man. Okey, jadi selepas tu Peter Parker ni macam stres lah. Kawan-kawan dia tak boleh masuk U apa semua kan, sebab dia hanya berkawan dengan Peter Parker. So Peter Parker ni dapat satu idea, iaitu dia pergi jumpa Doctor Strange, yang mana memang diorang pernah berjumpa dan pernah bergabung kuasa pun sebelumnya dalam filem Avengers kan. Okay, so dia minta Doctor Strange buat satu jampi supaya boleh Mysterio punya kejadian tu tak berlaku dan boleh reverse balik lah. Dan semua orang tak tahu Spider-Man tu Peter Parker apa semua tu kan. Tapi Doctor Strange tak mau. Okay, tapi apa yang Doctor Strange buat, dia buat satu macam sihir lupakan something. Sebab dia pernah buat tu dekat satu party dekat satu tempat tu kan. Okay, so dia pun buat. Tapi apa yang terjadi ialah Spider-Man ni dia tak tahu bahawa bila jampi tu dibuat, okay, semua orang akan lupakan dia. Okay, so termasuklah MJ, termasuk kawan-kawan dia, termasuk siapa-siapa saja, termasuk Doctor Strange sendiri, dia orang takkan kenal Peter Parker tu siapa. Okay, so waktu tu lah Tom Holland ni, si Peter Parker ni kacau. Request tu dah beberapa kali buat jampi tak tahu. Lepas tu sekali kala jampi tu pun dah cacar merebah dan rosak. So bila rosak jampi tu, terbukalah multiverse. Okay, multiverse yang mana membawa watak-watak daripada filem Spider-Man 1 yang versi Sam Raimi tu, dan juga Spider-Man versi Tom Holland. Okay, so dekat situ lah excitement dia. Kita nak tengok macam mana for the first time multiverse wujud dalam MCU. Okay, sebelum ni kita tengok dalam filem Far From Home, multiverse tu macam penipuan. Okay, kita macam dimomokkan bahawa there's nothing such as multiverse. Tapi dalam filem ni, yes, multiverse is real. Dan macam biasalah, spoiler alert bagi siapa yang belum tonton. Filem ni memang mengejutkan apabila menampilkan 3 Spider-Man, yang mana daripada Sam Raimi punya version, dengan Andrew Garfield punya version, dan juga Tom Holland. Memang awesome babe.
Dan aku rasa ini ialah filem yang lebih kepada memberi peminat satu hadiah. Macam okay, korang nak sangat kan dan tengok Spider-Man Sam Raimi, Spider-Man Andrew Garfield, Spider-Man Tobey Maguire, okay, Spider-Man Andrew Garfield berada dalam satu universe. Nah, kami hadiahkan. So ini ialah lebih kepada fan punya hadiah lah. So MCU hadiahkan mungkin sebagai tanda penghargaan kepada peminat-peminat yang sedang menyokong MCU, dan juga sebagai penutup filem Spider-Man yang paling gempak dan hebat lah. So aku rasa aku kagum dengan filem ni, bukan sebagai sebuah filem yang hebat dari struktur cerita dia, tapi hebat dari segi gaya penceritaan dia, yang mana memberikan apa yang peminat nak. So kita tahu kan peminat Marvel ni memang sangat-sangat banyak, dan diorang mesti ada pelbagai teori ini, dan filem ni berjaya bagi hadiah kedebuk kat depan penonton tu. Dan memang awesome lah. Memang aku tonton filem ni puas hati, dan memang tak ada macam rasa kecewa dan macam boring lah macam aku tengok filem Black Widow sebelum ni. Daripada segi dia punya penceritaan, aku akui lah bahawa filem ni bergerak pada struktur penceritaan yang paling simple, struktur penceritaan yang paling rendah lah sekali lah. Maksudnya cerita dia sangat-sangat simple. Kalau nak berbanding dengan filem Far From Home ataupun Homecoming, plot dia lebih macam kompleks. Taklah kompleks mana, tapi it deals with something yang lebih tinggi. Maksudnya kita expect dia punya twist dan dia punya idea tu, dia punya konflik tu macam more kepada moral, more kepada membalas dendam, revenge apa semua. Tapi untuk filem No Way Home ni, okay, No Way Home ni, filem ni ialah lebih kepada plot yang simple, tapi dia punya kesan dia kepada Spider-Man tu banyak. So filem ni lebih kepada struktur menjadikan Spider-Man itu lebih matang. Spider-Man itu lebih matang sebab kita tahu Spider-Man kita kenal sebagai seorang budak, seorang teenagers. So filem No Way Home ni mematangkan Spider-Man dengan pelbagai insiden-insiden. Walaupun kita akan dapat tengok bahawa yalah, Spider-Man tetap Spider-Man. Dia memang budak-budak kan. Dia memang boleh kita katakan sebagai orang remaja. So dia punya karakter tu tak macam Iron Man, tak macam Black Widow, tak macam Scarlett Johansson punya watak, tak macam watak-watak lain lah kan. Tapi dalam filem ni kita berjaya macam kita tengok macam, oh, ini ialah filem yang memaparkan tentang boleh kita katakan macam culture shock, okay, ataupun kita boleh kata sebagai macam perasaan seorang remaja yang macam yalah, kita panggil ada masalah di antara dia punya kerjaya menjadi Spider-Man bersama Avengers, dan juga kerjaya di dalam alam dia lah, masuk nak belajar apa semua tu kan, friendship and so on. So benda tu bergaul tau, dia bergaul, dan bila kita compare balik benda tu, dia macam bergabung dengan cantik. Dan aku rasa this one is better from Homecoming and No Way Home. Far From Home. Aku confused, okay. Homecoming and Far From Home. Okay, this one is better, walaupun cerita dia sangat-sangat simple. Sebab kalau aku lah kan, kalau aku tengok sebagai seorang penulis, kalau aku tengok filem ni hanya boleh diselesaikan dengan sangat-sangat simple if katakan Doctor Strange tu turut permintaan si Spider-Man. Of course cerita ni tak akan berlaku. Tapi cerita ni berlaku disebabkan oleh macam mana tindakan Spider-Man itu sendiri, tentang moral dia, tentang judgement dia sebagai seorang remaja. So benda tu aku rasa tertarik untuk tonton, sebab this is where kita tengok Peter Parker sebagai seorang remaja try to make decisions, tapi decisions dia tu memakan diri dia. Kalau kita tengok in real world pun memang selalunya orang-orang muda, remaja, dia orang tahu, dia orang anggap dia orang boleh buat benda-benda yang kononnya boleh orang macam, oh, orang tua-tua kata hebatnya dia ni. Tapi sebenarnya decision dia tu nampak cantik pada teori, tapi sebenarnya bila praktikal dia memang merosakkan ataupun lebih teruk lagi. Sebab tu inilah filem yang merupakan tentang kedewasaan, tentang kematangan, tentang pemilihan pemilihan apa orang kata ni? Pemilihan sebab dan akibat.
okey, membuat keputusan. Itu membuat keputusan. Okey, tentang membuat keputusan. So setiap keputusan Peter Parker dalam filem ni memang sangat menserabutkan. So lagi dia buat keputusan, lagi tu makin teruk. Kononnya dia nak cuba lawan all these character Dr. Ock and so on alone, tapi sebenarnya dia tak mampu. And then yalah, semua itu sebab naluri seorang remaja. Okay, so team tu sangat-sangat cantik lah. Dan aku rasa ini antara filem yang berjaya mengambil memori aku. Aku menonton filem Spider-Man since yang the first, asal-asal tu yang Sam Raimi punya, sampailah Andrew Garfield. Lepas tu sampailah yang sekarang. Dan aku rasa aku dah macam, yalah, Spider-Man ni antara filem-filem superhero terawal kan. So bila dia orang berjaya gabungkan 3 Spider-Man dekat dalam satu, memang aku rasa feeling nostalgic tu memang menjadi lah. Memang bila aku nampak scene, aku memang awal-awal tu aku dah terbaca lah satu teori. Sebab sebelum ni kan kita ada teori yang kononnya ada lizard leher terkehel sendiri apa semua tu kan. Dan ramai orang berteori bahawa sebenarnya dalam scene tu ada 3 Spider-Man instead of one Spider-Man. Dan ya, teori tu memang dah disahkan. Oh, memang banyak juga gila dekat spoil dekat TikTok lah apa semua lalu pasal scene tu, dan aku cuba untuk avoid. Dan bila aku tonton dekat pawagam, scene tu memang best gila weh. Macam tengok bola masuk gol, ataupun kita tengok something yang membuatkan kita terkenang masa lalu. Okay, aku bila masuk saja Andrew Garfield, aku macam okay sajalah. Aku tak adalah feel mana, sebab for me Andrew Garfield tu ialah tak lama mana. Okay, dia sebelum Spider-Man yang Tom Holland ni kan. Okay, yang membuatkan aku rasa macam nostalgic gila ialah kemunculan balik watak Tobey Maguire lah daripada filem Spider-Man Sam Raimi tu. Dan bila aku buat macam tu, macam wow, memang menangis terbit air mata aku kan. Dan aku rasa itu ialah perkara yang cukup bagus. Aku rasa kita dah menunggu lama sebagai peminat MCU, kita dah tunggu lama untuk mergekan all this dunia-dunia multiverse yang terpisah ni. Spider-Man yang daripada Spider-Man yang Sam Raimi, Spider-Man Andrew Garfield, dan akhirnya MCU dah bagi. Cuma masalah terbesar apabila ini ialah kali pertama lah MCU buat multiverse. Okay, bila buat macam ni, aku jadi macam ada beberapa persoalan lah yang mungkin tercipta. Aku tak tahu sama ada ia sengaja diciptakan ataupun memang MCU terpaksa membuat persoalan tersebut sebab memang tidak ada jawapan. For example lah, macam dalam filem ni kita ada watak Venom. Okay, Venom daripada filem Venom lah yang asing, memang asing daripada filem-filem MCU ni. Dan aku macam mempersoalkan jugalah sebab Dr. Strange kata hanya Peter Parker saja yang akan datang dekat sini, yang mengenali Peter Parker. Tapi Venom setahu aku memang tidak pernah mengenali Peter Parker. So macam mana diorang boleh sampai ke, diorang pun turut ditarik ke dalam dunia MCU ni. So benda tu tidak ada jawapan sampai sudah. Dan aku harapkan in the future adalah penjelasan ni. Tapi aku percaya the only penjelasan is magic yang Dr. Strange sendiri bawa tu, dia sendiri pun tak faham hampir keseluruhannya. Aku rasa mungkin ada something yang gagal nak diperjelaskan oleh Dr. Strange. So that is the reason mungkin Venom tu yang tertarik. So dia gunakan sebagai plot device lah untuk bawa Venom ke dalam MCU. So the way nampak macam tak logik, tapi mungkin benda tu akan dilogikkan ataupun diperjelaskan dalam future punya movie. Aku harap ada lah. Kalau tak ada, aku rasa agak mengecewakan dekat situ. Dan aku juga macam terfikirlah, kalau kata semua all the bad guys, okay, all the villain, Electro lah, segala Goblin bla 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 bla, semua tu dah disembuhkan dalam filem ni. Apa yang terjadi dekat ending filem-filem terdahulu? Dalam filem Spider-Man yang ada Green Goblin tu, Green Goblin kena mati, kena tikam. So what happened to the Green Goblin dalam filem pertama tu? Adakah benda tu akan membawa kepada continuity ataupun penjelasan yang jelas terhadap tu?
Yang tu tak ada. Memang tidak ada diperjelaskan. Tapi aku harapkan apa-apa yang berlaku dalam filem ni akan ada penjelasan ataupun pembinaan struktur multiverse ni sendiri akan lebih diperkemaskan dalam filem-filem akan datang. Kita semua tahu bahawa Marvel sentiasa menonton dan membaca peminat-peminat punya teori. Dan diorang sebenarnya aku rasa memang banyak menggunakan teori-teori kita sebagai fan untuk membina diorang punya universe. Sebab diorang pun kadang-kadang ada benda yang diorang tak mampu fikir. Dia pun tak mampu fikir. So diorang baca dekat artikel sebenarnya, okay, let's do this, let's do that. So itulah MCU. Dan dari segi struktur cerita, filem ni very simple lah macam aku cakap tadi. Dan aku rasa benda tu adalah satu benda yang okay, not bad. Dan aku rasa kita menonton filem Spider-Man No Way Home ni bukan sebab cerita dia. Sebab kita tahu cerita dia sebenarnya adalah kesan dalam filem ni akan membawa kepada Doctor Strange Multiverse of Madness and so on. So cerita dia macam apa nak bagi. So yang penting ialah kita nak tengok dalam filem ni sama ada teori 3 Spider-Man tu betul. Siapa the Sinister Six yang dia bagi tahu 5. So adakah mungkin ada ke 6? Dan apa yang akan berlaku kepada watak Spider-Man sebagai filem terakhir dia. Dan aku rasa all those things dah berjaya menjadikan impact filem ni memang satu fenomena lah. Hampir sama dengan fenomena Avengers. Kalau aku ingat dulu Avengers memang semua penuh pawagam, full. Ini sekarang ni SOP kan, semua tengok pawagam jarak kan. Kalau kata tak berjarak lah, aku rasa memang penuh panggung kan. So memang aku rasa this one is the best movie untuk tahun 2021. MCU start dengan Black Widow, tak silap. Black Widow is the worst untuk tahun ni. Shang-Chi is the great one, tapi itu yang lain punya cerita. Dan Spider-Man adalah antara yang terbaik untuk sebuah filem yang mengejutkan, di mana dia menggabungkan multiverse, yang aku rasa hype dia memang sangat-sangat tinggi. Dan it live sampai ke dia punya expectation tu. Kalau katakan aku nak bagi bintang filem ni, okay, bintang filem ni aku rasa selalu aku bagi 5. Okay, tapi honestly movie ni deserve more than 5. Okay, ianya bukan sebab struktur cerita tu. Struktur cerita tu pada aku biasa je. Struktur cerita MCU aku dah boleh expect. Sebab diorang banyak gunakan plot device ni untuk cipta dunia dan memperbesarkan dunia tu. Dia is like bangunan tau. Dia is like structure. Okay, kita sedang melihat pada struktur bangunan di sebelah sini, padahal struktur bangunan sebelah sana sedang disiapkan. So plot dia tak memainkan benda yang penting tau untuk MCU. Yang penting ialah macam mana diorang portray watak-watak tu. So aku boleh bagi filem ni lebih daripada 5 bintang. Okay, so macam tu aku cakap lah, yang penting ialah macam mana diorang bring back the nostalgia, okay, untuk watak-watak Spider-Man. Dan membawa balik lah penonton-penonton yang macam aku ni, yang dah berumur 30-an ni, kembali balik ke zaman aku yang muda-muda dulu, melihat kembali Andrew Garfield yang memang dah grown up, okay, melakonkan kembali watak Spider-Man. Dan bagi yang siapa yang tak pernah tonton filem Spider-Man yang terdahulu, yang sebelum diorang masukkan dalam MCU, aku rasa you don't need to be worried, sebab there are too many dialogue yang disebutkan tu. Dia macam dia cerita balik what happened to the Green Goblin sebelum ni dalam cerita tu, what happened to the Spider-Man Andrew Garfield, what happened to the Spider-Man Tobey Maguire, apa yang berlaku kepada Dr. Ock, apa semua. Dia orang akan cerita balik lah secara briefly dalam filem ni, so korang boleh faham lah. So bagi yang tak menonton filem-filem Spider-Man yang terdahulu, korang boleh faham, masih boleh hadam dan masih boleh dapat lagi lah. So aku recommend siapa-siapa yang anak-anak muda dekat luar sana tu yang belum tonton filem-filem Spider-Man yang terdahulu, 3 filem arahan Sam Raimi, 2 filem yang ada Andrew Garfield dekat situ, pergi tonton. Aku rasa itu antara filem-filem yang nostalgic, yang pada aku menjadi pencetus kepada dunia MCU sekarang kan. So itu sajalah. Aku rasa aku dah berbincang sangat panjang sebab I'm too excited to share with you. Tapi macam lagi aku cakap, review ni mempunyai spoiler. So aku rasa kalaupun aku bagi tahu spoiler ni pun, aku rasa ianya mungkin takkan orang kata apa, memberi feel yang sama apabila kita menonton di program. Sebab aku sendiri yang dah terdedah dengan spoiler ni, apabila aku pergi tonton dekat program, aku memang tepuk tangan. Sebab aku macam wow, memang pandainya Marvel menipu.
Apa suruh Andrew Garfield tu, apa suruh Tobey Maguire tu menipu dalam temu bual. Lepas tu aku penat-penat duk pergi goreng dia punya artikel dengan percaya bulat-bulat. Lepas tu dia bubuh sekali dalam ni. Pandai hampa menipu nama Marvel. Memang hampa pandai menipu. Tapi tak apa, macam depa menipu tu macam nak buat surprise hari jadi lah kot, macam tu. So aku macam enjoying the show. Dan puas hati lah sebab plan Marvel ni dia macam sentiasa ke atas tau. Macam okay, kita nak buat satu kejutan, so kita buat. So Andrew Garfield, Tobey Maguire hang menipu. Jangan duduk bagi tahu kami ada dalam Spider-Man. Tu lah. Memang tak boleh kata apa, memang puas hati. So aku rasa memang benda tu adalah satu perkara yang mengujakan lah. Dan Spider-Man akan menjadi antara hero yang digemari ramai lah. Kalau kita tengok pelbagai filem-filem lain pun, aku rasa Spider-Man adalah watak yang sangat klasik. Okay, sebab itu adalah yang terawal kot. Spider-Man ni adalah filem yang terawal superhero sebelum adanya MCU. Waktu Spider-Man Sam Raimi tu, tak silap aku ada Blade. Blade pun asing, cerita asing. Itu kena baca balik lah dia punya history, macam mana Marvel jual watak apa semua tu kan. Okay, so itu cerita lain lah. Okay, kita dah cerita pasal Spider-Man. Dan aku rasa pergi tonton filem ni dekat Pawagam. Okay, dan itu sahajalah. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kerana video ni sangat-sangat panjang. Aku kongsi saja pendapat aku sebagai seorang penggemar filem MCU. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.